Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, insya-Allah kita sambung sesi membaca kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada muka surat 54 di bawah tajuk Iman kepada Rasul-Rasul. Iman kepada Rasul-Rasul. Kita mengimani bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan rasul-rasul kepada umat manusia. Pertama, kita tahu bahawa di kalangan manusia ini ada rasul-rasul yang diutuskan. Tiap-tiap umat hanya dipertanggungjawabkan dan disoal di kubur dan di akhirat dengan apa yang dilakukan di dunia ini setelah diutuskan kepada mereka rasul-rasul. Yang kedua, kita beriman bahawa Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, mengikut pandangan yang rajih. Nabi Adam alaihi salam rajihnya adalah seorang Nabi, kerana menurut takrifan yang paling rajih dengan hujah yang kuat bahawa Rasul adalah seorang lelaki yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan wahyu kepadanya kepada kaum yang telah pun meninggalkan agama Allah atau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah manusia, syirik hanya berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Zaman sebelumnya belum berlaku syirik, maka takrif Rasul ini hanya yang tabik ataupun sesuai diletakkan pada Nabi Nuh alaihi salam. Manakala Nabi Idris alaihi salam rajahnya adalah nabi-nabi, sebahagian daripada nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan selepas Nabi Nuh alaihi salam. Meletakkan Nabi Idris sebagai nabi yang kedua sebelum Nabi Nuh dan selepas Adam alaihi salam merupakan satu catatan sejarah yang diambil daripada ahli kitab dan tidak dapat dipastikan kesahihannya. Namun kita masih menerima susunan yang umum yang ditulis yang selalu disebut dalam kitab-kitab akidah, kerana ia memudahkan untuk kita ingat dan hafal. Cuma secara tarjihnya kita katakan bahawa Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dalilnya mana? Kita dah baca pada kelas yang lalu, kelas terakhir. Kita baca sekali imbas sebelum kita masuk pada perbincangan selepasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih." Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada kamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi selepasnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini bermula daripada apa yang diwahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi selepasnya. Begitu juga dalam hadis syafa'atul uzma, tatkala kita bertemu dengan Nabi Nuh alaihi salam, manusia ketika itu berkata, "Wahai Nuh, sesungguhnya kamu adalah rasul yang pertama." Kamu adalah rasul pertama, dan lafaz itu adalah lafaz yang mahfuz, maka kita mentarjihkan bahawa Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul pertama.
tidak menafikan kenabian Nabi Adam dan Idris alaihissalam. Cuma kalau kita takrifkan bahawa Nabi dan Rasul itu adalah sama di kalangan umat ulama akidah yang tak bezakan antara Nabi dan Rasul. Kata mereka Nabi adalah Nabi, Nabi adalah Rasul, Rasul adalah Nabi. Jadi memang Nabi Rasul itu bilang yang disebutkan dalam Al-Quran bilangan 25 Nabi dan Rasul. Ataupun yang mengatakan bahawa semua yang diutuskan, diberikan wahyu kepadanya dan diberikan syariat, maka dia adalah Rasul, maka Nabi Adam AS juga memberi syariat. Syariat Allah Subhanahu Wa Taala telah diturunkan sejak Nabi Adam AS. Tidak ada orang bezakan Nabi dan Rasul dengan syariat, atau tidak ada bawa syariat yang lain, Rasul-Rasul bawa syariat, manakala Nabi-Nabi mengamalkan syariat Nabi sebelumnya, seperti mana Nabi Musa AS bawa syariat, kemudian Nabi-Nabi Bani Israel mengamalkan syariat Nabi Musa AS. Ada pelbagai pandangan, cuma kita mentarjihkan. Bila kita tarjihkan, tentunya kita tidak mengeluarkan orang-orang yang mengatakan Nabi Adam sebagai Rasul di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini termasuk dalam masalah ilmiah yang kita boleh bertolak ansur. Rajihnya Nabi Nuh AS adalah Rasul. Kalau ada orang kata tidak, Nabi Adam adalah Rasul, Nabi Adam Rasul pertama, Idris Rasul kedua, kita tahu masalah ini ada khilaf, tapi dalil yang kuat menunjukkan bahawa Nabi Nuh alaihissalam tidak menyebabkan kita boleh mengeluarkan orang daripada Ahlussunnah wal Jamaah, kerana ia masalah khilaf. Okey. Seterusnya kata Syekh, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Syekh membawakan ayat yang kedua. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu bapa dari seorang dari kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup segala nabi-nabi. Ayat ini dibawa di sini untuk menjadi istishhad bahawa, atau menjadi istidlal, menjadi dalil kepada kenyataan bahawa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Dengan lafaznya wa khataman nabiyyin. Nabi yang pertama, Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Rasul dan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut khataman nabiyyin, tak disebut khatamal mursalin? Kenapa? Sebab Nabi itu merangkumi semua kenabian dan kerasulan. Semua Rasul adalah Nabi. Jadi cukup dikatakan bahawa khataman nabiyyin merangkumi Nabi juga adalah khatamul mursalin. Nabi adalah penutup segala Rasul-Rasul. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Apa maksud tidaklah sekali-kali Muhammad itu bapa seorang daripada kalian? Ayat ini datang selepas ayat berkaitan dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dalam surah Al-Ahzab, 2 ayat sebelum ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengahwinkan Zainab, iaitu balu ataupun janda daripada Zaid bin Harithah, yang merupakan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkahwinan Nabi dengan Zainab sebagai satu pemutus adat jahiliah yang menganggap bahawa tabanni atau anak angkat itu adalah anak yang asal. Sebelum Nabi diutuskan menjadi Rasul, Khadijah binti Khuwailid menghadiahkan seorang kanak-kanak bernama Zaid kepada Nabi SAW. Zaid seorang hamba yang ditangkap. Bukanlah beliau dari keturunan hamba, ataupun bukan juga daripada terlibat dengan mana-mana peperangan, ditawan.
tetapi secara zalim pada peringkat pada zaman jahiliah ditangkap dan diniagakan, bertukar tangan sampai pada Khadijah. Ketika sampai pada Khadijah, Khadijah menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan memerdekakannya, tidak menjadikannya sebagai hamba tetapi jadikannya sebagai anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi jadikan sebagai anak angkat, ayah dia datang. Ayah dia tahu anak dia ada di Mekah. Harithah datang bersama dengan keluarganya, jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahawa Zaid adalah anak dia, dan mereka datang dari negeri Yaman. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada Zaid untuk memilih siapakah orang di kalangan kami berdua, kamu pilih siapa. Akhirnya Zaid memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masa ni sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi kata, asyhadu anna Zaidan ibni arithuhu wa yarithu minni. Bersaksilah bahawa Zaid adalah anak aku. Kalau dia meninggal, aku mewarisi dia, dan kalau aku meninggal, dia mewarisiku. Jadi anak betul lah. Jadi macam anak betul. Keadaan berlalu sehingga Nabi diutus menjadi Rasul. Dan sepanjang Nabi di Makkah Al-Mukarramah, Zaid kenali sebagai Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Dan keadaan ini diterima oleh masyarakat Arab, dan ia merupakan adat masyarakat Arab menisbahkan anak angkat kepada bapa angkatnya. Sehinggalah sampai di Madinah Munawwarah, dan Zaid pun telah dikahwinkan dengan Zainab binti Jahshin. Ketika itu berlaku beberapa isu kekeluargaan, kerana Zainab merasakan bahawa dari segi statusnya Zainab lebih tinggi daripada Zaid. Seorang wanita apabila merasa dia lebih tinggi, kadang-kadang timbul beberapa perkara yang tidak disenangi oleh suami. Zaid menyatakan perkara tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, dan sebelum tu Allah dah sampaikan wahyu melalui Jibril bahawa rumah tangga Zaid tidak berkekalan. Zaid akan menceraikan isterinya dan kamu akan dikahwinkan kepada isterinya melalui Jibril. Dan Nabi sembunyikan. Itu diberi melalui wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu apa keadaannya. Tapi Nabi, bila Zaid minta nasihat, Nabi kata, tahan, jaga isteri kamu, jangan ceraikan dia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah keadaan berlanjutan sehingga Zaid menceraikan isterinya Zainab. Semua ada ke ayat sebelumnya. Nanti anda baca sekali imbas. Sebab itu Allah turunkan, Allah kata, wa istaqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik 'alaika zawjak wattaqillah. Tatkala kamu berkata kepada seorang lelaki yang kamu beri nikmat padanya, iaitu orang yang kamu jaga sebagai anak kamu, dan Allah memberi nikmat kepadanya, iaitu Zaid lah, amsik 'alaika zawjak, tahan, jangan ceraikan isteri kamu, wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah, wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhshah, dan kamu sembunyikan sesuatu dalam diri kamu. Nabi boleh cakap macam tu. Nabi kata amsik 'alaika zawjak, ada sesuatu yang Nabi sembunyikan dalam hati. Apa yang Nabi sembunyikan? Wahyu tadi. Wahyu yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Zaid akan menceraikan isterinya. Nabi kata tahan. Nabi tahu akhirnya mereka cerai juga, tapi Nabi kata tahan, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tahu bahawa Allah akan perintahkan Nabi berkahwin dengan Zainab seperti mana yang diketahui melalui wahyu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang mulia, Nabi kata tahan dan jangan ceraikan dia. Keadaan berlanjutan sehingga
Zaid menceraikannya. Ayat ini dijadikan sebagai salah satu daripada ayat golongan pencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh hati dan cinta kepada menantu angkatnya. Yang Nabi sembunyikan bukan perasaan cinta dan melihat pada menantu angkatnya. Yang Nabi sembunyikan adalah maklumat dan berita tadi, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan kebaikan kepada umatnya, terutamanya kepada anak angkatnya yang rapat dan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenali sebagai hibbur Rasulillah. Zaid ni adalah kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan anaknya Usamah bin Zaid hibbur Rasulillah, anak kesayangan daripada anak kepada kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kesayangan Nabi, anak kepada kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah tergolong dari kalangan ahli bait secara bukan secara keturunan tapi secara secara nisbah. Sehingga kan kita tahu kisah ada orang yang ingin lepas daripada hudud, mereka bertawasul, mereka pergi jumpa dengan Zaid, dalam riwayat kan sebut dengan Usamah, untuk pujuk Nabi SAW, hubungan baik Zaid bin Harithah dan juga anaknya Usamah bin Zaid. Ketika ini, ketika awal Islam, ketika awal hijrah, Nabi SAW tahan Zaid supaya tidak menceraikan isterinya. Akhirnya perceraian berlaku, dan itulah yang Nabi sembunyikan. Dan Allah beritahu, wa takhshan nas wallahu haqqu an takhshah. Nabi sebagai manusia, Nabi sembunyikan. Kenapa? Nabi tak beritahu. Nabi takut manusia mengatakan bahawa Nabi SAW mencintai isteri kepada anak angkatnya. Allah kata, Allah tidak. Allah Subhanahu wa taala lebih patut untuk kamu takut, kerana Allah beritahu. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, malah itu Allah yang menetapkan. Sebab itu Allah kata, falamma qada Zaidun minha watara, tatkala Zaid ceraikan dia dan habis iddahnya, zawwajnakaha, kami kahwinkan Zainab padamu. Ini keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kahwinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa wali, tanpa mahar, tanpa saksi. Persaksian dan perkahwinan itu dimaklumkan oleh Jibril alaihi salam, dan ini khas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim. Tujuannya apa? Allah beritahu kenapa Allah kahwinkan Nabi, tetapkan bahawa ini adalah isteri kamu, agar kaum mukminin tidak merasa kekok, tidak merasa haraj, tidak merasa berdosa dalam urusan isteri anak-anak angkat mereka. Orang Arab masa mereka awal dianggap anak angkat macam anak sendiri, macam anak sendiri. Dan bila Allah SWT larang sebelumnya, ud'uhum li'abaihim hiya aqsatu 'indallah, panggil nama anak dengan binkan kepada ayahnya, dalam awal ayat surah Al-Ahzab, orang tukar Zaid bin Muhammad, orang boleh tukar, kata Zaid bin Harithah, namanya Zaid bin Harithah. Dari segi nama boleh tukar, senang nak ubah nama. Tetapi dari segi praktikal, tak ada siapa yang berani buat. Tak ada siapa yang berani buat, dan siapa yang buat terlalu aib. Siapa yang mengahwini bekas isteri anak angkatnya seperti dia mengahwini menantunya, dan itu yang berlaku pada zaman tersebut, kerana adat jahilah terima begitu. Allah Subhanahu wa taala, selepas Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa anak angkat dari sisi syarak bukanlah anak, hukumnya tidak seperti anak sendiri, Allah SWT memilih orang yang mengamalkan dan memecahkan tradisi jahiliah ini untuk
menzahirkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pilih Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sendiri Allah kata Allah kahwinkan kamu, Allah kata kami kahwinkan kamu, zawwajnakaha, kami kahwinkan kamu dengannya, dengan Zainab, likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaj ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Supaya seorang mukmin tidak merasa berdosa mengahwini mana-mana isteri anak angkatnya sekiranya telah selesai iddah, dan perintah Allah dan kehendak Allah itulah yang akan berlaku. Ayat ini jelas membersihkan segala dakwaan yang disebut oleh golongan musyrikin pada zaman ini dan golongan kufar yang mengatakan bahawa Nabi SAW seorang lelaki yang kuat nafsu. Ditafsirkan begitu sehingga ni cerita Allah yang daripada mulut hina mereka kata sehingga bernafsu pada menantu ataupun menantu angkat atau isteri kepada anak angkat dia sendiri. Tuan-tuan kalau baca sejarah mulai versi golongan yang tidak mencintai Nabi, yang membenci Nabi, mereka akan membaca dengan dan menafsirkan sejarah dengan tafsiran benci. Sebab tu sangat penting kita mempelajari ilmu daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang mempunyai sifat khasyah. Ulama itu orang yang alim perlu ada sifat khasyah. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Kalau tidak ada sifat khasyah dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ilmunya dia boleh menyampaikan kesesatan dan perkataannya diterima. Sebagaimana yang sekarang ini saya tengok dalam video disebutkan berkaitan dengan Palestin sebagainya, syariat berkaitan dengan bagaimana mulianya Islam, syariat Islam menjaga dan memelihara kafir zimmi di negara Islam pada zaman berlakunya peperangan antara Islam dengan kufar. Orang kafir menyerang Islam, orang Islam berlakunya peperangan antara orang Islam dengan kafir, tapi kalau ada orang kafir yang zimmi yang duduk dan bersama Islam, Islam berikan hak tinggal dan hak kehidupan dunia kepada mereka. Mereka anggap sebagai, mereka kata Islam menindas. Islam menindas dengan menjadikan kafir zimmi sebagai second class citizen di negara Islam. Tafsiran tu terbalik habis. Dan ini yang saya tengok PBB baru semalam atau kemarin. Ada seorang pakar sejarah dia datang cerita bahawa kaum Yahudi ni ditindas sejak begitu lama. Isu Yahudi dan Palestin. Jadi kaum Yahudi dan Nasrani atau Nasara telah ditindas begitu lama menurut katanya. Dan kenapa Yahudi diperangi? Nabi Muhammad SAW menurut mulutnya yang hina, dia kata Nabi SAW memerangi kaum Yahudi kerana tidak mengiktiraf dia sebagai pemimpin. Muhammad paksa orang iktiraf dan terima dia sebagai Nabi, paksa dalam agama dan paksa jadi pemimpin, paksa segalanya. Dan begitulah Islam dapat berkembang dengan cara paksa dan jadikan golongan kufar sebagai second class dalam kewarganegaraan. Kata-kata begini masuk je kat kepala geng-geng yang memperjuangkan hak asasi manusia kononnya, tanpa melihat kepada waqi' sebenarnya apa yang berlaku kepada sejarah dunia. Bagaimana peperangan berlaku ketika itu. Kalau berlaku peperangan waqi', orang kafir memerangi umat Islam, berlaku peperangan Islam dalam waqi', peperangan berlaku, peperangan adanya musuh, Islam tetap berlaku adil. Siapa yang perangi mereka harbi, siapa yang tak perang dan baik dan duduk bersama kita, kita jadikan sebagai zimmi. Tafsiran itu boleh jadi terbalik.
Kerana apa? Yang mengajarkannya, yang menyampaikannya adalah orang yang membenci. Fakta sejarah boleh mungkin fakta secara semua sekali tak boleh diubah. Yang boleh diubah tafsiran terhadap sejarah. Dan begitulah dia. Hatta kalau kita biarkan tafsiran itu bebas tanpa merujuk kepada tafsiran yang benar, ayat Quran pun boleh orang ubah. Sebab itulah golongan ahli bid'ah, mereka juga ada dalil, tapi dalil mereka tidak mengikut tafsiran dan pemahaman salafus salih. Ayat-ayat itu akan ditafsirkan. Ayat yang zahir sekalipun, yang sarih macam sekalipun, boleh ditakwilkan, boleh ditafsir mengikut kehendak. Kalau yang memang ada wujud tafsir, mereka akan ambillah kaul yang memenangkan kaul mereka. Kalau yang tak ada langsung dalam lughah makna begitu, dia boleh tafsirkan atau dengan istilah takwil, dengan bawa satu makna yang tidak wujud, dalam bahasa. Kalau wujud dalam bahasa namanya tafsir. Kita menafsirkan dengan salah satu wajah daripada wajah-wajah bahasa. Kalau tak ada langsung kaitan dengan maknanya sarih dan zahir di makna lain, dia pergi cari makna yang lain tu letak, tu namanya takwil. Suatu tafsir dibenarkan. Takwil dengan istilah mutaakhirin tak dibenarkan. Kerana dia menafsirkan dengan suatu perkara, suatu makna yang tidak wujud pada lafaz yang ada pada syarak, yang ada pada bahasa. Tak ada pun makna bahasa daripada ayat tersebut. Contoh istawa ala. Istawa ala mesti atas, bukan istawa saja. Kalau istawa sahaja boleh bawa makna yang lebih luas, tapi kalau istawa ala maknanya cuma satu. Macam kita bahasa Inggeris cakap apa? Going up. Go up. Go up maknanya apa? Tak boleh ambil kena tafsiran potong separuh go. Oh, go maknanya macam-macam. Go ahead. Go back. Oh, macam mana? Jangan cerita lain. Kalimah tu istawa ala. Sebab itulah tafsiran perlu merujuk kepada pandangan salafus salih. Sebab itulah dalam tafsir dan tafsiran terhadap agama, terhadap nas-nas syarak, juga dengan pemahaman hadis Nabi SAW, kita perlu merujuk kepada generasi awal. Ayat ini turun pada zaman Nabi SAW, dan tak ada seorang pun pada zaman tersebut memahami bahawa ayat ini menceritakan bahawa Nabi SAW mencintai isteri pada anaknya. Betul Allah SWT menafikannya. Allah kata, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Nabi Muhammad itu bukanlah bapa kepada seorang pun dari kalangan lelaki kalian. Kerana apa? Kerana yang anak Nabi semua lahir masa kecil, semua meninggal masa kecil, tidak menjadi rijal. Rijal ni yang dah besar. Anak Nabi ketika ini yang lahir, Al-Qasim meninggal, kemudian At-Tayyib, At-Tahir, At-Tayyib, Abdullah, namanya tiga orangnya satu. Dikenali sebagai At-Tahir, dikenali sebagai At-Tayyib, dikenali sebagai Abdullah. Meninggal waktu kecil. Manakala Ibrahim belum lahir ketika ayat ini turun. Ibrahim lahir di akhir hayat Nabi SAW, setelah Nabi SAW berkahwin dengan Juwairiyah. Kemudian pada zaman ni, zaman perkahwinan Nabi dengan Zainab binti Jahshin, Ibrahim belum lahir dan Nabi belum kahwin dengan Juwairiyah. Jadi ayat ini turun menceritakan tentang menafikan bahawa Nabi bukan bapa daripada seorang kalian. Dan lafaz ini juga merupakan lafaz yang sesuai untuk keadaan Nabi selepas itu. Kerana Nabi SAW walaupun dikurniakan kepada Nabi seorang anak bernama Ibrahim, namun Ibrahim tidak membesar, meninggal ketika waktu kanak-kanaknya. Dan tidak ada satu keturunan pun yang sampai kepada Nabi mengikut kiraan biasa. Tak ada bin Muhammad, tak ada siapa keturunan pun dia, sama ada Hasan ke Husain, Hasan bin Ali, Ali bin Abi Talib. Dia tak lalu ke Muhammad bin Abdullah, Hasan ataupun Husain. Tapi kenapa
dinamakan mereka sebagai ahli bait yang berketurunan daripada Hasan dan Husain dan keturunan daripada Fatimah, kerana Nabi SAW menamakan mereka sebagai ahli bait. Nabi pernah peluk mereka, Nabi ambil satu rida, Nabi tutup, ini adalah ahli bait aku. Nabi panggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, ni adalah ahli baitku. Jadi kalau keturunan melalui mereka adalah ahlul bait. Malah takrifan ahlul bait lebih luas lagi sampai kepada Bani Hashim dan sebagainya. Yang penting kita tahu di sini bahawa tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapa kepada salah seorang daripada lelaki di kalangan umat ini. Walakin Rasulullah. Jadi semua umat ini kedudukan hubungan dia dengan Nabi adalah Rasulullah. Isteri-isteri Nabi, cucu-cucu Nabi, anak-anak Nabi panggil Nabi ya Rasulullah. Inilah kedudukan Nabi SAW. Walaupun di sisi isterinya, isteri, namun pada masa sama mereka memanggil Nabi dengan, dan juga meletakkan Nabi dengan satu hubungan yang umat dengan Rasulnya, Rasulullah SAW. Yang ketiga berkaitan dengan bab beriman dengan Rasul. Tak ada nombor situ, cuma saya sebutkan nombor supaya mudah untuk kita ingat. Dan yang paling mulia di antara para rasul ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Isa putera Maryam. Mereka itulah yang telah disebutkan secara khusus dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza khadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan tatkala kami mengambil perjanjian daripada nabi-nabi dan daripadamu, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, letakkan nombor 1, minka 1, wa min Nuhin 2, wa Ibrahim 3, wa Musa 4, wa Isa bin Maryam 5, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami telah mengambil perjanjian dari mereka dengan perjanjian yang sangat teguh. Perjanjian apa? Nabi-nabi dan rasul-rasul ketika mereka dilantik menjadi rasul, mereka diambil perjanjian agar mereka benar-benar terima arahan Allah dengan sesungguhnya. Dan perjanjian terima arahan Allah, mengamalkannya, menyampaikannya, berdakwah dengan apa yang disampaikan, dengan perjanjian yang sangat tegas dan kukuh. Antara nabi-nabi dan rasul-rasul yang ramai diutuskan, Allah dapati 5 orang ini adalah yang paling sempurna melaksanakan perjanjian tersebut. Semua nabi-nabi rasul sempurna, semua mereka maksum. Namun di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul, kedudukan mereka berbeza-beza. Kita tidak boleh membezakan mereka dalam bab keimanan. Kita beriman dengan semua. Kita beriman bahawa mereka semua adalah nabi. Mereka semua, kalau mereka dilantik menjadi rasul, mereka adalah rasul. Dan kalam mereka merupakan wahyu. Dan mereka tidak maksum daripada segala dosa-dosa besar. Mereka maksum dalam menyampaikan agama dan seterusnya. Namun kita tahu sesama mereka, Allah kata tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Rasul-rasul itu kami lebihkan sesama mereka, ada yang lebih daripada yang lain. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita beriman dengan semua nabi-nabi dan rasul-rasul. Namun di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul, kita tahu bahawa rasul-rasul kedudukannya lebih tinggi daripada nabi-nabi. Di kalangan rasul-rasul tersebut, 5 orang rasul, inilah yang Allah sebut secara spesifik nama mereka setelah disebut nabi-nabi secara umum. Dalam ayat ini Allah kata wa akhazna minan nabiyyina mitsaqahum, dan kami telah mengambil perjanjian daripada nabi-nabi, semua nabi-nabi, nabiyin. Wa minka, kemudian Allah kira satu persatu, dan daripada kamu, wa minka, wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam.
5 nama ni Allah Subhanahu Wa Taala pisahkan atau sebutkan secara tersendiri. Sebahagian ulama tafsir atau jumhur mengatakan ayat ini dalil bahawa ulul azmi yang disebutkan dalam ayat supaya Nabi bersabar seperti ulul azmi itu adalah 5 orang ini. Walaupun sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa ayat ini walaupun ia dalil terhadap 5 orang ini bahawa mereka ulul azmi, namun ada lagi dalil lain yang lebih jelas bahawa 5 orang ini adalah ulul azmi. Dalil mana? Kalau ayat ni kalau sebut secara spesifik, ada juga Nabi lain disebut secara spesifik pada tempat yang lain. Kenapa mereka tak jadi ulul azmi? Kenapa hanya 5 ni? Jadi ada ulama bawa cuba mereka bawakan dalil hujah kerana kita tahu bahawa itu hak, tapi nak cari dalil, maka dalil yang paling kuat wallahu taala alam seperti disebutkan oleh Syekh Utsaimin hafizahullah. Syekh Al-Utsaimin berkata dalil yang paling kuat adalah dalil hadis syafaah. Tatkala manusia ketika berada di mahsyar dengan begitu lama menunggu, dan ketika itu tidak ada siapa yang boleh bersuara dan meminta sesama manusia, mereka pergi jumpa pertama sekali Nabi Adam AS, kemudian pergi kepada Nabi Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa nabi? 6 orang nabi. Jadi kenapa tak 6 orang ulul azmi? So, 6 ini ketika suasana ketika itu manusia tahu siapa darajat lebih tinggi. Di mahsyar kita tahu orang beriman diletakkan di tempat yang tinggi, kedudukan mereka ni diketahui. Ada orang yang bawa dosa sebanyak gunung, orang yang bawa pahala, orang yang berikan masa tu orang-orang yang diberikan di bawah arash. Jadi orang tahu siapa yang tinggi. Dan ketika itu pergi kepada 6. Pergi kepada Adam, pergi kepada Nuh, dan sebab mereka pergi, sudah tentu mereka manusia yang mulia di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul. Ini juga dalil bahawa kita tidak memperkecilkan Adam alaihissalam. Beliau memiliki kedudukan yang tinggi. Namun oleh kerana kenapa beliau dituju first kali, walaupun rasul-rasul mungkin lebih tinggi daripada Adam alaihissalam secara umumnya, namun Adam adalah bapa manusia, bapa seluruh manusia. Dalam keadaan begitu manusia cari bapa mereka, orang yang pertama yang Allah ciptakan. Kenapa Adam dikeluarkan daripada ulul azmi? Kerana Allah Subhanahu wa taala keluarkan Adam daripada senarai ulul azmi. Pada ayat surah Taha ayat 115, Allah kata wa ahidna ila adama min qabl fanasi falam najid lahu azma. Dan kami telah mengambil perjanjian dengan Adam alaihissalam sebelum perjanjian nabi-nabi yang lain, dia terlupa. Maka kami dapati dia tidak memiliki keazaman yang cukup sebagaimana ulul azmi yang lain. Kerana ada kesalahan yang dibuat, kerana dia terlupa dengan gangguan daripada syaitan, iblis ketika itu. Jadi di sini mengisyaratkan bahawa nabi-nabi dan rasul-rasul ulul azmi mereka tidak melanggari hukum Allah walaupun dalam keadaan terlupa. Nabi pernah lupa solat, salah rakaat, tapi dalam ketaatan. Tak ada satu pelanggaran hukum syarak yang Nabi buat. Okey. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Nabi SAW adalah Nabi yang terbaik. Ini yang disebutkan dan Syekh, oleh kerana Syekh nak ringkas, Syekh cukup bawakan satu dalil. Jadi dalil sini nombor 3 ni yang kita bincangkan, tajuk ketiga, tajuk ulul azmi. Dan dari kalangan ulul azmi yang 5 itu, 2 dari kalangan mereka yang dikenali sebagai Khalilur Rahman.
Siapa Khalilur Rahman? Khalilullah, Al-Khalilain, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara dua Khalilain, yang paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak syak lagi. Okey. Cukup sekadar itu kerana kita tiap-tiap bab kita syarah sedikit-sedikit saja seperti mana kita sebut pada yang lepas. Kerana kalau kita syarah panjang tak habis buku. Sa'asri 34 siri dapat separuh. Jadi insya-Allah separuh lagi tak detail perbincangannya. Mungkin dalam sekitar 20 siri insya-Allah kita dapat khatamkan buku ini. Okey, seterusnya tajuk seterusnya nombor 4. Kita berkeyakinan bahawa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencakup keutamaan syariat-syariat yang dibawa para rasul-rasul yang dimuliakan secara khusus itu, iaitu semua nabi-nabi dan rasul-rasul mereka ada syariat. Namun isi kandungan utama syariat-syariat yang ada pada nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu ada pada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala kebaikan yang ada pada syariat-syariat terdahulu ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kebaikan yang ada pada umat terdahulu, umur mereka diberikan umur yang panjang. Dan kalau mereka ahli taat, jadi mereka amal ibadah mereka lebih banyak berbanding dengan kita yang diberikan umur yang tidak panjang seperti umat terdahulu. Namun kebaikan itu sendiri pun dalam bab fadilat sekalipun, bab syariat sempurna. Ini tajuk kita bincangkan. Bab fadilat sekalipun, umat ini Nabi SAW jadikan umat yang terbaik. Walaupun ketika kita terima wahyu, ketika Nabi SAW menerima pensyariatan solat 50 waktu dan kemudian berlakunya pengurangan sehingga jadi 5 waktu, kelebihannya fadilatnya tetap 50 waktu. Kita solat 5 waktu sehari semalam seperti kita solat 50 waktu. Secara dasarnya sebelum digandakan hukumnya dan fadilat 5 waktu ini adalah daripada 50 waktu. Itu harian. Secara tahunan kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Amalan Lailatul Qadar satu malam sama dengan 1000 bulan, lebih kurang hampir 83 tahun. Di samping kelebihan-kelebihan yang lain yang begitu banyak yang disebutkan dalam bab Dalailun Nubuwah, antara bab Dalailun Nubuwah dibincang berkaitan dengan fadail umat Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari segi fadilat. Dari segi kandungan syariat, kan syariat-syariat utama yang ada pada nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu, walaupun dari kalangan rasul-rasul azmi, di kalangan rasul telah pun disimpulkan, diturunkan dan diajarkan dan disyariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Zakaria salat, macam mana kisah Maryam yang kita pernah bincangkan. Sini kita bincangkan Maryam. Maryam salat, Nabi Zakaria salat, Nabi Adam salat, Nabi Ibrahim salat. Nabi Ibrahim doa supaya Rabbana jadikan dari kalangan zuriatku, di kalangan orang-orang yang mendirikan salat. Nabi-nabi dan rasul-rasul dahulu salat ada pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka puasa, Allah mensyariatkan puasa pada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama kutiba alaikum as-siyam kama kutiba ala alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji, mereka buat haji, ada pada syariat juga Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah haji.
ibadah-ibadah utama, malah semua ibadah yang terkandung dalam rukun Islam merupakan ibadah yang juga diamalkan oleh umat-umat terdahulu, sama ada syahadah ataupun salat atau zakat atau puasa atau haji. Usul syariah yang ada pada syariat terdahulu semua sekali ada pada syariat Nabi SAW. Apa yang susah, pensyariatan yang agak susah dan payah untuk diamalkan pada syariat terdahulu sebagai denda kepada sebahagian pada umat seperti kaum Yahudi, Allah telah mudahkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Pengharaman, dapat pengharaman makanan dan sebagainya. Dalam bab solat juga, umat dahulu solat mesti di mihrab, mesti cari mihrab. Umat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan semua waju'idat liyal ardu masjidan wa tahura. Semua bumi ini boleh jadi tempat solat dan boleh jadikan alat tayamum selagi dibersih. Boleh bertayamum dengan mana-mana bahagian bumi yang ada di yang kita berdiri di atasnya. Ini bentuk kemudahan. Sebetulnya kita meyakini bahawa syariat Nabi SAW telah mencakupi segala kesempurnaan dan keutamaan yang ada pada syariat yang terdahulu. Maka tidak perlu untuk umat ini pergi cuba menggabungkan antara syariat-syariat yang terdahulu dengan syariat yang ada pada dengan syariat ini. Syar'u man qablana yang dibincangkan dalam masalah usul fiqh juga, tidak, itu adalah sebahagian daripada syariat Nabi SAW. Nabi yang mengikrarkan dalam beberapa perkara. Dalilnya mana? Allah sebut dalam surah Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi auhayna ilaika wa ma wassayna biha Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Telah disyariatkan kepada kamu agama ini sebagaimana yang telah diberikan wasiat, dipesankan kepada Nuh, dan itulah juga yang kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad, dan itu juga yang telah kami sampaikan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, agar kalian semua tegakkan agama ini dan jangan kamu berpecah belah sesama kalian. Jadi syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang mempunyai asalah, yang mempunyai keaslian dan ketulinan, sama macam syariat yang ada pada Nabi Nuh alaihi salam. Setelah kata syara'a lakum minad dini, kami mensyariatkan agama ini kepada kamu sebagaimana apa yang telah kami pesankan kepada Nuh alaihi salam. Ayat ini disebutkan Nabi Nuh dulu, sebelum Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebab dalam ayat ini Allah nak cerita tentang keaslian agama yang dibawa oleh Nabi SAW, sumbernya, dan keaslian itu berasaskan asalnya daripada Allah, dan bukanlah Nabi orang yang pertama yang membawa ajaran ini. Ajaran ini berasal sejak daripada Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa Nabi Nuh tak sebut Nabi Adam alaihi salam? Kita sebut bahawa ayat ini ditujukan untuk sebagai bukti kepada kaum kufar. Sejak pada zaman orang kafir, syirik pertama lagi datang ketika itu oleh Nabi Nuh alaihi salam. Orang-orang yang menolak kenabian, mereka adalah kufar, dan keadaan orang-orang musyrikin yang tolak kenabian hanya berlaku pada zaman Nuh alaihi salam. Yang kelima, kita mengimani bahawa semua rasul adalah manusia biasa yang diciptakan Allah.
mereka tidak memiliki apapun yang merupakan hak-hak khusus. Ini seterusnya, dan kita tutup sampai sini syarah kita sampai bab ni. Nabi adalah manusia biasa. Manusia biasa apa artinya? Tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Nabi-nabi dan rasul-rasul memiliki sifat kemanusiaan. Namun sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh nabi-nabi dan rasul-rasul adalah sifat manusia sempurna. Manusia yang paling sempurna, keturunannya paling sempurna di kalangan kaumnya. Contoh Nabi SAW dipilih daripada Quraisy, daripada Bani Hashim, daripada Abdullah. Nabi SAW keturunannya yang terbaik di kalangan kaumnya. Semua manusia berakal, tapi yang paling berakal di kalangan kaumnya adalah nabi-nabi dan rasul. Akalnya paling sempurna. Sebab itulah dalam ilmu kalam, ketika mereka bincang bab ini, mereka meletakkan 4 sifat wajib bagi Nabi SAW, dan 4 perkara ini tidak dibantah oleh Ahlussunnah wal Jamaah, malah diterima. Cuma tidak tetap pada 4 sahaja, lebih daripada itu. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nabi-nabi dan rasul-rasul memiliki sifat yang sempurna ini. Dengan 4 sifat ini, maka tidak ada orang yang boleh mengatakan bahawa Nabi SAW boleh memasukkan agama ini atau menipu. Tak mungkin. Sebab itulah dalam ilmu kalam mereka fokus, kerana ilmu mereka ilmu perdebatan, mereka fokus pada 4 sifat ini: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. 4 sifat ini menunjukkan kesempurnaan Nabi dalam segala bab. Dari segi hatinya, siddiq. Dari segi tugasnya, amanah dalam menyampaikan. Dan adakah ada tugas yang belum sempat selesai bila Nabi wafat? Tak, tabligh, sampaikan semua sekali. Dan cara penyampaiannya ikut masa dan tempat, dan pelaksanaan itu dengan fatanah. Dan ini merupakan perkara yang ditakdirkan oleh syarak. Walaupun mereka bersifat dengan sifat manusia biasa, namun sifat manusia yang ada pada mereka adalah sifat kesempurnaan. Pada diri Nabi dan Rasul itu ada sifat bashar, dan yang kedua ada sifat Rasul. Bila bincang tentang Nabi, kita bincang 2. Bab ini bab berkaitan kerasulan atau bab berkaitan dengan kemanusiaan. Contoh, kita ambil satu ayat sebagai satu panduan kepada kita untuk bincangkan perkara ini. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakan pada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya aku manusia seperti kamu. Basyarum mithlukum. Ayat ini part pertama berkaitan dengan bashar, sifat basyariah Nabi SAW. Nabi adalah khairul bashar, manusia terbaik. Segala sifat basyariah Nabi, kemanusiaan Nabi, Nabi paling sempurna. Pada diri Nabi juga ada sifat yang kedua, yang Allah kata, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku nak manusia macam kamu. Beza kat mana? Aku diberikan wahyu kepadaku. Jadi yang membezakan kita dengan Nabi adalah wahyu. Jika kita bincang tentang hadis Nabi, kita bincang tentang sirah Nabi, kita bincang tentang sama ada kenabi, sifat kemanusiaan Nabi atau sifat kerasulan Nabi SAW. Jadi kalau Nabi cerita tentang perkara ghaib, apa kita kata? Nabi cerita tentang syurga dan neraka. Kita kata Nabi boleh nampak syurga neraka ke? Kita kata Nabi diwahyukan tentang syurga dan neraka? Diwahyukan. Kerana
wahyu adalah sifat khusus kerasulan. Rasul-rasul diberikan wahyu. Nabi cerita tentang syurga, Nabi cerita tentang neraka, Nabi cerita tentang perkara akan datang. Kita kalau manusia lain cerita, kita tukang telik. Dia pendelik nasib atau dukun. Tapi Nabi cerita wahyu. Sebab Nabi diberikan wahyu. Apa sahaja yang Nabi cerita dan buat di luar daripada kemampuan makhluk, ataupun apa sahaja Nabi sampaikan di luar daripada pengetahuan makhluk, kita kategorikan sebagai wahyu ataupun mukjizah yang berkaitan dengan sifat khusus Nabi dan Rasul. Contoh Isra' Mi'raj. Logik atau tidak orang boleh bergerak dengan jasadnya dengan masa yang cepat daripada Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian naik sampai ke langit ke-7, turun balik satu malam, kemudian balik semula ke Makkah Al-Mukarramah. Logik tak logik? Tak logik. Kenapa begitu? Sebab mukjizah. Jadi kita sifatkan apa berlaku kepada Nabi sama ada berkaitan dengan wahyu atau mukjizah. Kalau wahyu mukjizah, kita tak ada, kita tak boleh tiru. Tapi dalam bab yang lain, sebab Nabi makan, Nabi minum, Nabi berjihad, Nabi berhijrah, kita ada jumpa peristiwa Isra' Mi'raj dan peristiwa hijrah. Biasanya kadang-kadang syaitan datang bagi idea, dia kata, kenapa Nabi tak hijrah sekelip mata, tutup mata, keluar balik, keluar kat Madinah, pergi sampai Madinah. Isra' Mi'raj pergi sampai Baitul Maqdis, bukan Madinah, naik ke langit, turun balik. Isra' Mi'raj berkaitan dengan sifat kerasulan Nabi, mukjizat. Manakala hijrah bukan berkaitan dengan mukjizat, ia berkaitan dengan syariat. Sebab itulah hijrah disyariatkan. Kita diperintahkan untuk hijrah sekiranya kita tidak dapat melaksanakan agama Allah di mana-mana. Tidak dapat melaksanakan syiar Islam, syairuddin, syiar-syiar Allah, tidak dapat tegakkan agama Allah di satu tempat, kita perlu berhijrah ke tempat yang kita boleh tegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, tegakkan syiar-syiar Allah. Hijrah itu adalah syariat. Disyariatkan kepada Nabi, juga disyariatkan kepada sahabat-sahabat Nabi. Betul adanya golongan muhajirin. Bila berkaitan dengan hijrah, dan hijrah adalah berkaitan dengan syariat, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi mengamalkannya seperti manusia biasa. Tak ada bezanya antara Nabi dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka bersusah payah dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bersusah payah dalam mempertahankan agama Allah dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bab ni bab syariat. Bab Isra' Mi'raj, Allah tak berikan tanggungjawab untuk kita tiru Nabi. Kamu takkan jadi umat Muhammad kalau tak terbang daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau naik ke langit. Kerana ini berkaitan dengan bab i'jaz, bab kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu memiliki wahyu dan diberikan mukjizat untuk membuktikan kerasulannya. Sebab itu kita tidak tiru Nabi dalam bab Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj babnya iman, cerita tentang keimanan. Tapi bab hijrah, kita cerita tentang perancangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengambil asbab, dan tatkala kita ditekan dalam keadaan kita mempertahankan agama Allah, ketahuilah kita sedang berada dalam kemenangan. Ini pengajaran utama dalam hijrah. Sebab hijrah, kita cuba sampaikan kebenaran, buat benda yang betul. InsyaAllah kita tengok balik tak ada salah, kemudian ditindas, dizalimi, kita bertahan di dalamnya, itu tandanya kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Tatkala Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah, dalam satu peristiwa, tak silap saya dalam peperangan Tabuk atau satu sesi peperangan yang lain, saya lupa, satu peperangan yang dahsyat, Allah turunkan ayat, Allah kata illa tansuruhu faqad nasarahu Allah.
Kalau kamu tak bantu dan beri pertolongan pada dia, Allah dah berikan pertolongan dan an-nasr dan kejayaan pada dia. Allah dah menangkan dia. Bila? Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Bila waktu Nabi menang, Allah kata Nabi dapat an-nasru, idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain. Tiba-tiba ini dah manusia. Semua kemampuan yang kita ada terhad. Okey, kalau kamu tak tolong, Allah dah bagi kemenangan dan pertolongan padanya. Bila Nabi menang? Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain. Tatkala orang kafir menghalau dia keluar berdua. Di mana masa Nabi dikejar nak dibunuh dengan Abu Bakar ketika itu, Allah kata dia dah menang. Sanggup korbankan nyawa demi Allah Subhanahu wa taala. Iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar. Tatkala Allah spesifikkan lagi, paling berjaya bila idh huma fil ghar, tatkala mereka berdua dalam gua. Ini kemenangan. Bila kat gua? 3 hari kat gua. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika detik dia berkata pada sahabat dia, jangan sedih, Allah bersama kita. Bila Nabi kata hari ketiga, ingat dah selamat dah, tiba-tiba kaum musyrikin datang betul-betul depan gua bawa pedang. Abu Bakar kata, lawin hana ahaduhum la ra'ana. Kalau seorang dari mereka tunduk, ya Rasulullah, dia nampak kita. Nabi kata, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, Allah bersama kita. Bila la tahzan innallaha ma'ana, fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Itulah kemenangan yang paling besar. Maka Allah turunkan pada dia ketenangan. Tak ada rasa takut. Padahal berdepan dengan pedang. Tadi lari selamat, orang kena kejar tu, aku menang dah. Tapi tak kala sekarang, orang yang ditakuti, yang nak bunuh Nabi, ada di depan gua. Waktu itulah ketenangan yang Allah turunkan. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Dan Allah bantu dia dengan tentera-tentera yang kamu tak dapat lihat dengan mata. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Dan Allah jadikan kalimah orang kafir itu rendah dan kalimah Allah itu maha tinggi. Ayat ni cerita tentang kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan hijrah. Dan hijrah berkaitan dengan syariat. Syariat ini kita perlu pertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Bila kita pertahankan dan tidak melakukan apa-apa pelanggaran hukum syarak, kemudian kita ditindas ataupun kita lakukan perkara-perkara yang merupakan tindakan yang tidak selayaknya, yakinlah Allah ma'ana. Bila yakin Allah bersama kita dan kalau kita terus-menerus istiqamah, itu tanda kemenangan. Tapi bab Isra' Mi'raj, ia bab kerasulan. Nabi pergi berjihad, ini adalah bab syariat, dan itu adalah bab syariat semuanya mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam tu berlaku ketika dalam satu kali di padang pasir, Nabi mengeluarkan air di celah jarinya. Itu sifat apa? Kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mukjizat berkaitan kerasulan. Hanya untuk Nabi yang kita boleh tafsirkan begitu. Untuk manusia lain, kalau dicerita tentang perkara ghaib,
Saya ada satu video, tak nak buka video daripada Indonesia, dia tafsirkan bahawa Anies Baswedan ni mustahil jadi presiden Indonesia. So dia apa dia kira lah, dia kira dia tak sama dia punya patah perkataan tu. Saya ada video ni, kasih dia. Dia kata tak salah. Masa Megawati kira Megawati Soekarno kan, dia kira Megawati Soekarno ke 7 ke 8 macam tu dah dikira betul. Yang penting nama Anies Baswedan ni tak kena, dia kata. Takkan jadi presiden. Dia kata ini adalah sunnatullah. Macam tu dia sebut. Allah dah jadikan ini hukum alam. Itu bukan hukum alam. Dia jadikan ilmu telekan dia itu adalah hukum alam. Dengan cara hukum patah kata itu ilmu telekan. Okey. Jadi kalau selain Nabi ceritakan tentang perkara ghaib, cerita tentang masa depan, cerita tentang syurga dan neraka, kita katakan dia telah berdusta. Dia menipu atau dia telah ditipu oleh syaitan yang memperlihatkan kepadanya perkara-perkara yang tidak hakikat. Syaitan tidak mengetahui perkara ghaib. Mungkin syaitan mengetahui sebahagian daripada perkara ghaib nisbi, maka dia dapat tahu sebahagian perkara. Kita bukan kejarkan tahu tak tahu, yang kita kejarkan di dunia ini adalah redha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin syaitan, tuan-tuan, kalau perkara ghaib, mustahil ke tidak ada selain kita tahu apa yang berlaku di sebalik dinding ni, di belakang? Tak mustahil. Itu perkara ghaib nisbi. Mungkin syaitan boleh beritahu kat belakang ni ada siapa-siapa kalau dia berhubung dengan syaitan. Tapi syaitan tak tahu apa qada-qadar Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ghaib mutlak dia tak tahu. Ghaib yang berkaitan setengah perkara, mungkin syaitan tahu. Sebahagian rahsia manusia yang tidak berlindung dengan Allah dan syaitan mengetahuinya, dia beritahu kepada sebahagian daripada tukang telik. Ada perkara yang dia tahu. Dia nampak. Kalau syaitan melihat manusia, manusia tidak melihat mereka. Dan syaitan boleh saja sampaikan kepada walinya di kalangan tukang telik dan sebagainya. Tapi mereka tidak mengetahui rahsia Allah Subhanahu wa taala. Qada-qadar Allah dia tak tahu. Apa yang ada di Lauhul Mahfuz dia tidak tahu. Apa yang berlaku di alam barzakh dia pun tak tahu. Apa berlaku di hari kiamat dia tidak tahu. Apa hukum dengan cakap dia? Haram. Jadi dia cakap betul tak betul, tahu tak tahu, kita katakan haram. Tapi ada orang dia melihat kalau satu saja syaitan cakap betul, katalah syaitan menipu semua benda. Syaitan cuma beritahu belakang ni ada dua orang lelaki datang. Jadi betul dua orang lelaki datang. Dia percaya macam syaitan atau macam bomoh ni tahu segala perkara. Dan itu yang banyak berlaku. Satu kebenaran, satu telekan yang betul dijadikan sebagai hujah, yang salah begitu banyak dilupakan begitu sahaja. Sama macam teori-teori konspirasi. Kalau berasaskan kepada dalil dan fakta, benarlah kita yakin bahawa sudah pasti orang kafir itu ada kaitnya terhadap orang Islam, ada tipu daya, ada konspirasinya. Tapi kalau semua dibina bukan dasar fakta, yang disebutkan itu punca daripada bersangka-sangka, ini juga tidak diterima oleh syarak. Dan ia berkaitan dengan iddia' al-ghaib. Apatah lagi apabila perkara yang mustahil diketahui oleh manusia kemudian diyakinkan ia satu perkara yang benar. Zaman Nabi, Ibn Sayyid ada depan Nabi SAW. Nabi sendiri bersembunyi nak tengok Ibn Sayyid ni jadi Dajjal atau tak Dajjal. Sedangkan maklumat berkaitan dengan Dajjal dan bukti-buktinya Nabi yang sampaikan kepada kita. Nabi sendiri tak tahu, Nabi tak takyinkan siapakah dia. Nabi pun perlu melihat kepada bukti-bukti ataupun persamaan apa yang disampaikan oleh Jibril kepadanya dengan hakikat dan waqi'. Tiba-tiba kita pula yang lebih tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentukan si fulan dan fulan Dajjal. Ini dan Dajjal, itu Dajjal.
berpindah-pindah kejap orang ni, kejap orang tu. Ini bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tahu. Tahu Sayyidina Umar Al-Khattab pernah meyakini bahawa Ibn Sayyad ini adalah Dajjal. Tapi Nabi nafikan. Nabi kata kalau dia Dajjal, kamu takkan mampu bunuh dia. Umar kata, biar aku bunuh dia ya Rasulullah. Nabi kata, kalau dia Dajjal, kamu takkan mampu bunuh. Sebab yang mampu bunuh Dajjal siapa? Hanya Isa alaihissalam. Kalau kau bunuh dia, dia mati, tak ada kebaikan pada kamu. Dia bukan Dajjal, kenapa pergi bunuh dia? Dan masa Dajjal datang sekalipun, apa syariat Islam pertama sekali? Apa yang kita minta dari Dajjal? Kita minta berlindung dan jauh daripada Dajjal. Dan diajarkan doa-doa. Diajarkan kita kena baca awal surah Kahfi. Baca ketika kalau kita elak pada dia, kalau berdepan dengan dia, sabit, lawan. Walaupun dia menzalimi kita, walaupun dipotong dua, seorang lelaki dipotong, kemudian dihidupkan semula, dia makin yakin kamu adalah Dajjal dan sebagainya. Jadi iddia'il ghaib yang dibuat oleh golongan tukang telik, kita jangan percaya. Jangan percaya, kerana mereka bukan seorang Nabi dan Rasul. Tapi perkara ghaib yang diceritakan Nabi dan Rasul itu merupakan wahyu ataupun merupakan perkara mukjizat yang disampaikan, yang diperlihatkan kepada Nabi SAW. Berbentuk berita ianya merupakan mukjizat, berbentuk wahyu. Manakala berbentuk satu perkara yang Nabi buat di luar kemampuan manusia, ia merupakan bentuk mukjizat. Untuk selain Nabi tidak berlaku. Hanya berlaku karamah kepada orang-orang soleh ketika ada hajah untuk menzahirkan kedudukan mereka di sisi Allah atau untuk membuktikan kebenaran agama ini. Namun mukjizah dan karamah tidak berlaku mengikut kehendak manusia, ia mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang itu tidak memiliki. Nabi SAW boleh mengeluarkan, pernah keluarkan air di celah jari, tapi bukan berarti Nabi tidak ambil asbab. Tiap-tiap kali Nabi keluarkan air dari jari, terpancar jari. Seperti mana diceritakan oleh kisah wali-wali zaman sekarang. Ada yang dapat kelebihan satu, itulah mukjizat dia. Nabi Musa ada tongkat, tapi tongkat Nabi Musa bukanlah Nabi Musa dengan sendirinya nak jadi ular. Allah kata fa'alqih, campakkan dia. Allah perintahkan dulu, baru Nabi Musa ikut. Dengan perintah Allah, dengan kehendak Allah. Allah suruh fadrib bi'asakal hajar. Batu yang nak pancarkan air di zaman Nabi Musa itu, Allah suruh pukulkan ke batu tersebut dengan tongkat. Allah suruh pukul lautan. Sebelumnya Nabi Musa lari. Kalau tak awal-awal buat takut, lari sampai di depan laut. Kaum dia kata inna lamudrakun, kita confirm kita tangkap. Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Takkan ini masa manusia ketika orang Islam perjuangkan agama Allah, bila sempit dia kata takkan, aku bersamaku adalah Allah, pasti Allah akan bagi jalan petunjuk, sayahdin. Maka ketika itu baru diperintahkan Nabi Musa pukul tongkatnya. Perintah Allah. Bukan Musa gunakan tongkat buat segala perkara. Itu mukjizat. Bagaimana dengan karamah? Maryam bukan nak makan, minta dengan langit turunkan makanan. Bila-bila tidak. Allah turunkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tak ada siapa boleh dakwa ada karamah dia memiliki ini dan itu, boleh jalan atas air, boleh terbang di udara, boleh buat ini dan itu. Dia pula nak cerita kat orang, saya ni sakti, saya ni ada begini begitu. Itu adalah satu sifat Dajjal. Apa dia Dajjal? Penipu. Dajjal artinya membuat hilah ataupun membuat penipuan. Jadi ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala pada bab ini kita cerita tentang adanya sifat kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam diri Nabi ada sifat kemanusiaan dan ada sifat kerasulan. Dalam bab kemanusiaan, Nabi adalah manusia yang paling sempurna. Bab kerasulan adalah sifat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam.
berkaitan dengan sifat kerasulan, kita hanya dengar sami'na wa ata'na, ikut apa yang Nabi sampaikan, Nabi perintahkan, percaya dengan apa Nabi sampaikan. Bab kemanusiaan, kita tirulah kesempurnaan sifat Nabi SAW. Nabi manusia paling sempurna, manusia yang paling sabar, manusia paling suci hatinya, manusia paling pemaaf, manusia yang paling baik dengan keluarganya. Segala perkara berkaitan dengan sifat kemanusiaan Nabi manusia yang paling sempurna. Segala berkaitan dengan maklumat penyampaian agama dan segala berkaitan dengan wahyu, Nabi adalah maksum. Nabi bersifat maksum. InsyaAllah ayat ini kita akan bincangkan pada pertemuan akan datang. Tak sempat nak habiskan. Ana terbuai dengan kisah lain. Padahal ada ayat di depan ni, tak benar. InsyaAllah sampai sini kita sambung ke surat 55 untuk pertemuan akan datang. InsyaAllah kita buka ada soalan sedikit pada masa yang sedikit ini. Minta maaf, nak ambil pukul 9 sebagai indikator. InsyaAllah. Silakan. Bila Nabi solat sebelum Isra Mi'raj, Nabi dah solat, okey? Adakah solatnya seperti Nabi Ibrahim atau ada syariat tersendiri? Solat antara perkara yang pertama yang disyariatkan dalam Islam. Selepas Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi Jibril datang turunkan, ajarkan Nabi solat dan juga taharah dan juga solat. Di solat Nabi SAW ketika awal Islam ada solat ikut syariat Nabi SAW. Namun syariat solat di ketika peringkat awalnya berbeza dengan solat yang kita amalkan sekarang. Kenapa? Solat pada peringkat awal berlaku pada waktu bil ghudubi wal asal, pada waktu pagi dan waktu petang, 2 kali. Dan qiyamul lail adalah solat yang wajib bagi Nabi. Umat Islam solat pagi dan petang. Kemudian berlaku Isra Mi'raj. Disyariatkan 5 waktu solat dengan waktu yang kita ketahui sekarang. Namun jumlah rakaatnya semua solat 2 waktu, kecuali maghrib 3 waktu. Bila dihijrah pada tahun pertama, barulah disempurnakan rakaat solat bagi orang yang hadar. Mana orang yang setempat. Orang musafir kekal dengan rakaat yang asal, iaitu ketika waktu zuhurnya 2, asarnya 2, isyaknya 2. Cuma mereka juga disyariatkan untuk jamakkan solat. Jadi solat disempurnakan rakaat jadi 4 rakaat pada tahun pertama hijrah. Tahun pertama hijrah setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi ini adalah solat. Dan solat di Madinah juga peringkat awalnya dalam 5 waktu, kita tahu solat tidak seperti kita sekarang semuanya. Pada peringkat awal sahabat masih bertanya khabar satu sama lain sambil solat. Cakap, tapi cakap perlahan-lahan. Slow-slow. Nampak dah. Cakap perlahan-lahan. Solat sampailah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat untuk melarang mereka bercakap ketika solat. Penghujungnya antara yang paling akhir sekali adalah penentuan lafaz tahiyat. Ini ketika akhir, ketika tahun-tahun akhir, sahabat ada yang solat, kemudian dia baca assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Dia solat assalam. Dia tahu duduk tu tahiyat, menghormati, duduk hormat dan tahiyat. Tapi macam mana tahiyat? Tahiyat manusia assalamualaikum lah. Jadi tahiyat pada Allah Subhanahu Wa Taala macam mana? Mereka ijtihad. Zaman tu belum ditetapkan. Cuma pada satu ketika Nabi pandang ke belakang, Nabi tanya siapa solat tadi sebut assalamu ala Allah. Ada sahabat kata saya ya Rasulullah. Ni hadis Ibnu Mas'ud. Nabi kata la taqul assalamu ala Allah fa inna Allah huwas salam. Jangan kata assalamu ala Allah. Allah tu nama dia assalam. Tak kena assalamu ala Allah, tapi Nabi ajarkan at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Jadi wujudlah lafaz-lafaz tahiyat, lafaz Ibnu Mas'ud, lafaz Ibnu Umar, lafaz Umar, tahiyat-tahiyat yang kita ketahui. Ketetapan itu berlaku bila pada akhir pada tahun ke-8 atau ke-9 Hijrah. Jadi menunjukkan bahawa salat pun berubah-ubah.
Ubah sampai bila? Sampai Allah turunkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Tak ada lagi perubahan. Ayat yang datang selepasnya adalah untuk melengkapkan apa yang telah diceritakan atau berkaitan tahdzir Nabi terhadap melakukan bid'ah. Agama dah sempurna, jangan kamu ubah, jangan buat benda baru, jangan kamu tambah, jangan puji aku lebih daripada kaum Yahudi dan Nasara. Selepas turun, sebab Nabi tinggal lebih kurang 80 hari, selepas Nabi balik pada Makkah Al-Mukarramah, ayat tu turun ketika di Makkah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dalam tempoh 80 hari tersebut, kebanyakan hadis Nabi mengingatkan umatnya terhadap berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Jangan buat perkara baru, berhati-hati dengan perkara bid'ah, jangan puji aku melampau seperti mana kaum Nasara dan Yahudi telah melampau dan memuji nabi-nabi mereka dan sebagainya. Inilah dia syariat Nabi SAW. Dan kita kena ikut Nabi. Ikut kepada mana? Ikut pada solat pada masa kat Mekah ke solat masa bila? Solat ketika Nabi SAW diwafatkan. Apa syariat yang Nabi SAW terakhir berada di atasnya, itu yang kita ikut. Quran pun ikut Quran yang Ardul Akhir, yang Nabi baca Ardul Akhir, dan itu agama kita. Ahli bid'ah, mereka berhujahkan perubahan yang berlaku dalam syariat ini, mereka jadikan dalil boleh buat bid'ah. Pada zaman belum lagi ditetapkan bacaan iftitah, ada sahabat baca iftitah, kemudian dia kata, tengok sahabat tu buat bid'ah. Padahal zaman tu bukan cerita bid'ah. Zaman tu memang mereka tahu doa ni bermula iftitah, cuma lafaznya tak ditetapkan. Apa yang berlaku, lafaz yang dibaca oleh sahabat tersebut diikrarkan oleh Nabi SAW. Selain daripada doa yang lain, yang kita amalkan hanya yang Nabi ajar dan yang Nabi ikrarkan tadi. Antaranya Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sebab tu ada sunnah taqririyah, ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dengan sunnah ikrar daripada Nabi SAW. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Yang kita juga begitu. Sama juga Bilal bin Ar-Rabah ketika solat, ketika lepas wudu, Bilal solat. Syariat memang begitu. Wudu, antara tujuan wudu adalah untuk solat. Bilal hanya mengamalkan apa yang ada pada zaman tersebut. Cuma bila Bilal sentiasa amalkan, Allah takrirkan, Nabi bermimpi, Nabi kata, Nabi SAW mentakrirkan apa yang Bilal buat. Selepas Nabi takrirkan, baru jadi syariat. Sebelumnya Bilal hanya mengamalkan apa yang disyariatkan pada ketika itu, iaitu bila berwuduk solat. Tapi tak ada lagi nama solat wuduk secara khusus. Jelas? Jadi ramai orang dia ambil peristiwa pada zaman Nabi SAW yang ketika syariat masih berlakunya nasih dan mansukh, ada dinasahkan, ada mansukkan, mereka jadikan hujah boleh buat bid'ah. Sebab tu kalau nak berhujah dalam bab ini, kita minta buktikan, bawakan satu amal yang sahabat-sahabat buat Nabi tak ajar. Maka mereka tak jumpa, hanya jumpa kalam Sayyidina Umar. Nabi SAW, ni'matul bid'ati hadih, ketika solat tarawih. Kita kata solat tarawih bukan benda baru, Nabi dah buat, sama ada secara bersendirian atau solat berjamaah. Melazimi yang akmal, yang sempurna daripada surah ibadah, bukan satu bid'ah. Betul? Solat tarawih Nabi paling sempurna bila? Nabi pernah solat secara berjamaah, Nabi pernah solat secara bersendirian. Dua hari Nabi solat secara berjamaah, betul? Yang lain Nabi solat secara bersendirian. Yang mana lebih banyak? Bersendirian. Tapi yang mana gambaran yang paling sempurna? Solat berjamaah. Kerana ketika Nabi tinggalkan jamaah pada hari ketiga, Nabi beritahu, aku takut difardukan ke atas kalian. Dan illah itu dah ternafi selepas kewafatan Nabi SAW. Jadi kita melazimi surah yang paling sempurna. Melazimi surah yang paling sempurna antara surah-surah ibadah tidak salah. Sama kita, contoh kita sabit, sunnah Nabi SAW, kita wuduk. Nabi pernah wuduk sekali, dua kali, dan tiga kali. Kalau kita melazimi 3 kali tiap-tiap kali, ikut sunnah tak ikut sunnah? Ikut sunnah. Salah tak salah? Tak salah. Kerana kita melazimi surah yang paling sempurna. Nabi wuduk sekali, Nabi wuduk 2 kali, Nabi wuduk 3 kali. Kita melazimi 3 kali, tidak dikira
kita meninggalkan sunnah. Dalam keadaan kita tak menafikan. Kadang-kadang kita boleh buat 2 kali, kadang-kadang kita boleh duduk sekali kalau ada keperluan. Air sangat sedikit atau waktu nak habis. Air slow je kalau kita dah bangun dah lambat tu. Jadi ambil sekali, nak cepat. Nak cepat kita ambil sekali-sekali sebab apa? Kita nak cukup sah, kita nak cepat solat kerana waktu nak habis dan sebagainya. Bila ada keperluan kita amalkan. Untuk sekali sebagainya ada keperluan. Tidak bermaksud bila kita melazimi benda yang akmal dah jadi bid'ah. Sayyidina Umar melazimi surah yang paling sempurna ketika di masjid memang solat secara berjamaah. Tapi Umar tidak menafikan orang solat bersendirian. Dan melazimi jamaah tidak bid'ah. Itu hanyalah melazimi suratul akmal dalam satu amal ibadah. Silakan. Ramadan, sejak daripada Nabi dilantik menjadi Rasul bulan Ramadan sampai Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. Salat qiyam. Salatul qiyam. Tidak diketahui dengan jelas tahun yang disyariatkan tarawih itu waktu bila. Khilaf yang ni. Namun diketahui bahawa Nabi SAW ketika tahun disyariatkan itu, Nabi SAW ketika solat hanya cerita dalam tempoh waktu tahun tersebut. Tahun bila wallahu taala alam. Silakan. Yang pasal yang kalau macam Palestin tu, dia patut berhijrah ke atau dia kena berjuang lawan? Fatwa berkaitan hijrah atau berjuang ni bergantung kepada waqi', keadaan. Sebab Palestin ni kita tak boleh ambil mana-mana fatwa zaman dulu campak pada zaman sekarang. Ini satu kesilapan yang besar yang dibuat oleh ramai orang. Fatwa sebahagian masyayikh cerita tentang pada zaman waqi', pada zamannya dan keadaan yang dilihat ketika itu. Dan kita tahu masyayikh yang menghukumkan supaya mereka berhijrah juga dari kalangan orang-orang yang mengikuti jihad pada zaman tersebut, bukan orang yang tak jihad. Namun apa yang mereka lihat bahawa berhijrah bagi yang tidak mampu berlawan ketika itu lebih baik, lebih aula berbanding dengan jihad. Namun fatwa berkaitan dengan masa, tempat dan berkaitan dengan orang yang minta fatwa. Jadi keadaan berkaitan Palestin, wallahu alam, bagi ana katanya serahkan pada orang yang tahu waqi' dan tidak lebih yang mengetahui waqi' kerana ulama setempat. Ulama sempat yang paling mengetahui keadaan apa yang perlu dilakukan. Macam mana sekalipun tetap terdedah kepada perbincangan ilmiah. Adakah patut atau tidak mereka melakukan perbuatan sekian dan sekian, memulakan. Kita jihad ada 2. Kalau jihad tu jihad difa', tak ada khilaf di kalangan ulama bahawa wajib kita pertahankan. Yahudi serang sekarang, kita mana boleh biar. Kalau kita ada kemampuan, negara yang kemampuan, wajib membantu kerana umat Islam diserang. Ulama khilaf pada jihadut talab. Kita yang pergi serang, pergi mula. Masa tu kita berkaitan dengan wa'iddu lahum mastata'tum. Sediakan apa yang kamu mampu. Kalau kita tak mampu, itu yang jadi perbincangan. Memulakan. Itu yang dikritik kepada tindakan Hamas pada setengah keadaan, memulakan. Keadaan waktu kita ketika mula dia tahu bahawa dia tak mampu mengalahkan. Adakah dengan tindakan kita dapat membunuh 100 kemudian dibalas dengan 1000, 12,000 dan sebagainya, jumlah yang begitu ramai? Adakah itu satu tindakan yang hikmah atau ikut syariat atau tidak? Itu yang jadi perbincangan. Namun semua ulama yang kritik ketika itu, ketika Israel serang, semua mendoakan kebaikan umat Islam dan juga menyuruh kita untuk membantu fisabilillah, bantu mereka untuk menjaga Islam ketika mereka mempertahankan diri. Jadi khilaf ilmiah ketika waktu perlu serang atau tak serang, disyariatkan jihad atau tidak menghalang kita untuk membantu dan bersama dengan rakyat Palestin ketika mereka diserang. Jadi tindakan, betul ulama mengkritik tindakan ulama yang kritik Hamas. Ana tidak sokong mana-mana kerana ana kata serahkan pada ahlinya. Dan ana sendiri kenal sebahagian daripada orang yang
malah pimpinan Hamas lah, anda jumpa GL borak lama, dan dia pun tahu perkara benda tu pun dia tak tahu nak putuskan apa. Yang pentingnya perbincangan panjang lah, cerita kat luar. Tapi di kalangan mereka sendiri kadang-kadang tak tahu nak ambil tindakan macam mana. Mereka sangat memerlukan kepada bantuan. Siapa saja bagi bantuan mereka akan terima. Namun ketika orang beri bantuan ada masalah dan kekangan tertentu. Di keadaan tu perlu kepada nak tak nak kena serahkan kepada orang setempat dan ahlinya. Dan anda yakin ulama-ulama yang memfatwakan sama ada yang fatwakan jihad lawan atau fatwakan untuk hijrah, mereka melihat kepada waqi', melihat kepada suasana yang menyebabkan mereka boleh keluarkan fatwa tersebut. Namun tiap-tiap kali berlaku peperangan, ijtihad boleh berbeza. Kerana bab fatwa ni berkaitan dengan masa dan tempat. Tak boleh kita pegang stick on satu fatwa, apatah lagi syekh-syekh yang dah wafat, dah meninggal, dan mereka juga terlibat dengan jihad ketika itu dan sebelumnya, kemudian kita bawakan fatwa itu dan kita nukilkan dengan cara yang tidak tepat. Namun kritikan ilmiah tetap sama. Adakah tindakan itu betul tak betul, tetap terdedah kepada kritikan. Tak boleh pula kata alang-alang mereka ni ulama setempat atau mereka gerak jihad jadi tak boleh dikritik. Tidak. Masih terbuka pada kritikan. Namun untuk mempertahankan umat Islam, itulah satu perkara yang wajib sampai bila-bila. Allah Ta'ala alam. Berkenaan dengan Habib. Ya saya. Semua keturunan Habib, kita tahu bahawa isteri-isteri Nabi tidak ada yang meninggalkan zuriat selain daripada Khadijah. Juwairiyah dapat anak Ibrahim meninggal. Jadi semua daripada Khadijah. Daripada Khadijah yang ada keturunan yang tinggal hanya keturunan Fatimah ataupun Umamah juga isteri kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Fatimah isteri Ali, anak kepada Zainab binti Zainab, juga Umamah binti Abi Halah, anak pada Zainab, anak Nabi, cucu Nabi pun jadi isteri Nabi dengan wasiat Fatimah sebab Fatimah meninggal. Keturunan yang ada Aliwiyin yang ada sekarang, keturunan kalau sabit mereka balik kepada keturunan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan keturunan Sayyidina Ali bin Abi Talib, Hasan dan Husain, yang golongan Aliwiyin sekarang yang mereka dakwa sebagai Habib sebagainya, kebanyakan daripada Husain. Sama juga daripada golongan yang Ahli Bait yang Syiah, ni kan mereka daripada Husain, dan Husain isterinya ramai, yang dijadikan sebagai Husain antara sahabat yang isteri paling ramai, Salam bin Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi Husain daripada Yazdajir, isteri bernama Yazdajir daripada puteri Raja Parsi. Keturunan ini yang diangkat menjadi keturunan sebagai Ahli Bait Imam yang 12 dan seterusnya. Kita dah bincangkan tadi, tak ada. Nabi SAW tidak ada anak lelaki yang besar. Silakan. Rasul yang pertama, saya kurang jelas. Rasul pertama adalah Nuh AS. Yang kita kena baca ni kat buku ni yang kita baca dari tadi. Okey. Kita tengok tengok buku surat 53 bila Syekh sebut, Syekh kata inna wahayna ilaika kama wahayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di. Kami wahyukan kepada kamu itu agama ini seperti mana yang kami telah wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi selepasnya. Disebutkan Nuh yang pertama. Begitu juga hadis berkaitan dengan syafaah yang kita bincangkan tadi. Syafaah ketika kita bertemu dengan Nabi Adam AS, kita panggil pada Adam innaka abul bashar. Kita tengok pada lafaz hadis, anda tak hafaz secara lafziahnya, tapi bila sampai kepada Nabi Nuh AS, kita kata bahawa kamu adalah rasul yang pertama. Innaka awwalur rasul. Kamu adalah rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Tak apa, kita tengok lafaz kalau ada soalan ni. Hadis syafaah. Okey.
Okey, kita tengok ni. Fayaqul ya Adam anta abul bashar khalaqaka biyadihi wa nafakha fika min ruhik wa amara malaika, sampai pada Adam. Bila kita jumpa Nabi Nuh alaihi salam, minta maaf Adam pula. Fayaqulun ya Nuh anta awwalur rusuli ila ahli al-ardi wa sammaka Allahu 'abdan syakura. Ishfa' lana ila rabbik alla tara ila ma nahnu fihi ala tara ila ma qad balaghana. Wahai Nuh, kamu adalah rasul pertama yang diutuskan kepada ahli muka bumi ini, dan Allah namakan kamu sebagai abdan syakura. Kerana Allah Subhanahu taala cerita tentang Nuh, dan Allah Subhanahu taala kata innahu abdan syakura. Jadi lafaz ini menunjukkan bahawa hadis ini menunjukkan bahawa Nuh adalah rasul yang pertama. Sebab itulah kalimah rasul, kita tidak menafikan wahyu Allah kepada Adam AS. Kita juga tidak menafikan bahawa Nabi Adam ada syariat. Tetapi ta'rif berdasarkan kepada hadis ini dan beberapa hadis yang lain menunjukkan bahawa ta'rif rasul pertama itu merujuk kepada seorang rasul yang diutuskan pada kaum yang telah melakukan kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dinamakan sebagai rasul. Kalau rasul-rasul dan kalau nabi-nabi yang diutuskan pada kaum yang melakukan kesilapan namun tidak sampai pada syirik dan kufur, mereka dinamakan sebagai nabi. Nabi Adam AS terima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, juga ada syariat dalam mengamalkannya, namun umat ketika itu umat Islam. Pembunuhan antara Qabil dan Habil sesama umat Islam. Hanya berlaku syirik pada sebelum Nabi Nuh AS. Kemudian diutuskan Nuh untuk berdakwah pada mereka supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari situlah ulama secara ta'rifnya mengambil ta'rifan bahawa rasul adalah seorang nabi yang diutuskan kepada kaum yang telah syirik ataupun telah melakukan kekufuran, orang kafir. Jadi penentangan mereka lebih kuat, mereka lawan lebih dibanding dengan orang Islam yang memang mengiktiraf kenabian dan kerasulan. Dan Nuh AS pergi jumpa dengan kaum yang menafikan kenabian dan kerasulannya. Dia tak nak dengar langsung, dia tak terima. Dan itulah, sebab itulah Nuh kita kata rasul yang pertama dalam pentarjihan. Jelas? InsyaAllah. Baik, insyaAllah sampai sini saja. Kita dah 9.20, minta maaf banyak-banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita pertemuan yang diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang maha kurang dari saya, semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala kebaikan, ampunkan segala kelemahan tersebut. Subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.